Göklerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suratul Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini kita semua masih dipanjangkan umur oleh Allah. Dan hari ini kita masuk hari yang ke-9 daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkanlah umur kami sehingga kami sempat masuk dalam bulan Ramadan, beribadat, menunaikan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini tajuk kita ialah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kuliah subuh hari Khamis baru ni ialah amalan yang paling afdal, amalan yang paling afdal yang disebut oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah, ditanya, ayyul a'malil afdal, amal apakah yang afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah, beriman dengan Allah. Summa madza? Qal al-jihad fi sabilillah. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Jawab Nabi, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, summa madza? Qal hajjun mabrur. Nabi kata haji yang mabrur. Jadi kalau amal yang afdal, pertama imanun billah, yang kedua jihad di jalan Allah, dan yang ketiga ialah haji yang mabrur. Adapun dalam hadis ini Nabi menyebut amalan yang paling disukai oleh Allah. Dia ada hubungan rapat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qultu summa ay? Qal al-jihad fi sabilillah. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Baginda menjawab, solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sidang jamaah yang saya kasih sekalian, Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang alim dalam Quran. Sekalipun dia alim dalam Quran, dia tidak tinggal Rasulullah, dia tak tinggal hadis Nabi. Dia tanya Rasulullah, apakah amal yang ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah? Makna kalau kita lakukan, Allah sangat sayang kepada kita. Jadi dia tanya Nabi, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, apakah dia amal yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala? Lalu Nabi menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Nabi sebut yang pertama, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Kemudian dia tanya lagi, summa ay, selepas sembahyang pada waktunya, apa lagi amal yang paling disukai Allah? Nabi kata, birrul walidain, berbakti kepada dua ibu bapa. Kemudian ditanya lagi, summa ay, kemudian apa? Jawab Nabi SAW, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini tiga perkara mengikut hadis ini yang Nabi jawab soalan daripada sahabat baginda. Amalan yang paling disukai oleh Allah, yang pertama berkait dengan solat, yang kedua berkait dengan ibu bapa, makhluk. Hak ni berkait dengan Khalik, pencipta Allah. Yang ni berkait dengan dua ibu bapa, yakni makhluk. Dan yang ketiga, dia berkait dengan kerja agama yang besar, iaitulah jihad di jalan Allah. Nabi letak jihad tu nombor 3, berbakti kepada dua ibu bapa tu nombor 2. Saudara yang saya kasih sekalian, Nabi SAW dia tak cakap mengikut nafsu, melainkan ianya wahyu daripada Allah. Maka bila Nabi jawab tu benda yang tepat, tepat setepat-tepatnya. Yang pertama, Nabi nak menggambarkan manusia ini, dia kena ada hubungan dia dengan Allah, Khalik, pencipta. Yang kedua, nak menyebut manusia kena ada hubungan dengan makhluk. Makhluk ni yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bagus kita berbuat kebajikan ialah birrul walidain, pada dua ibu bapa kita. Saya langkau yang pertama, pergi yang kedua terus, nanti ambil yang pertama balik. Berbakti kepada dua ibu bapa ini diletak nombor 2 setelah daripada hak Allah Ta'ala. Hak makhluk yang paling utama. Makhluk ni semualah, binatang pun makhluk, tumbuhan pun makhluk, manusia itu sendiri makhluk Allah. Hak hamba makhluk yang paling utama adalah hak dua ibu bapa. Itulah hak yang paling utama. Sebutlah tok guru ke, ustaz ke, pemimpin ke, kita sebutlah jawatan kuasa apa sekalipun, dia tak boleh lawan dengan hak yang paling utama di kalangan hamba, ialah hak dua ibu bapa. Ibu bapa kita itulah yang paling besar.
di mana hak mereka menduduki urutan kedua setelah hak Allah, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Kebetulan pula hari Ahad ini katanya hari ibu. Hari bapa tak ada agaknya, hari ibu. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra, bulan ini pun bulan Isra Mi'raj. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kalau nak sambut hari ibu, ayat ni kena baca. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan. Tengok ayat ni. Wa qada rabbuk, wa qada rabbuk, qada yaqdi. Allah Ta'ala telah perintahkan, Allah Ta'ala telah menetapkan, Allah Ta'ala telah menentukan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah perintahkan, menetapkan supaya engkau tidak menyembah, mengabdikan diri melainkan kepadanya Allah semata-mata. Dan ada lagi satu perintah, wa bil walidaini ihsana. Selepas daripada mengabdikan diri kepada Allah dan menyembah hanya Allah, iyyahu, kalau dalam sembahyang iyyaka na'bud wa bil walidaini ihsana. Selepas daripada hak Allah, apa dia? Wa bil walidaini ihsana, hendaklah engkau berbuat baik kepada dua ibu bapa. Selepas daripada hak Allah itu, lebih-lebih lagi sekiranya mak bapak kita sudah tua, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ni dia special sini, mak bapak yang sudah tua. Kalau ramai orang jadi bapak waktu dia masih muda, 30 tahun jadi bapak dah. Ini dia nak sebut yang tua. Kilahuma ahaduhuma aw kilahuma, sama ada, dia kata, jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, khususnya yang tua tadi itu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan ayat. Umpama mak kita kata, nak balik minggu ni, malas, perkataan aja, malas. Jangan kata dan janganlah engkau menengki mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada dua ibu bapa kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, cucuri rahmat kasih sayangmu, rahmatmu kepada kedua-dua ibu bapa aku itu, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang, memelihara dan mendidikku sejak kecil. Ini doa khusus daripada Al-Quran. Maknanya apa dia? Sepaling-paling tidak, kita yang nak jadi anak yang saleh, dia mesti ada satu hujung tu, wa waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa bagi ibunya, bagi bapanya, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang sudah meninggal. Ada tak dalam hidup kita ni, saban hari kita berdoa, Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya, ya Allah ampunlah dosa aku dan dosa bapa aku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah, dan rahmatilah, kasihlah, sayanglah, rahmatilah
kedua ibu bapa aku sebagaimana mereka menjaga aku ketika aku masih kecil lagi. Saudara sekalian, hal ini ayat Quran, hal ini dia ada kaitan dengan satu hadis, dan hadis ni mungkin kita akan tengok pada bulan depan kalau panjang umur lah. Bulan depan tu bulan 6, ada dekat bulan puasa tu, lebih kurang dalam berapa hari, belas-belas hari kita puasa. Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang. Hadis ini berkait dengan malaikat Jibril datang ke Nabi. Waktu itu Nabi naik mimbar. Macam mimbar kita ni lah, ada 3 anak tangga. Naik tangga mimbar yang pertama, Nabi sebut amin, kemudian berhenti. Naik tangga mimbar yang kedua, Nabi sebut amin. Naik tangga mimbar yang ketiga, Nabi sebut amin. Sahabat-sahabat jadi pelik, ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar. Ringkas ceritanya, tangga yang pertama berkait dengan puasa Ramadan bulan depan aku. Yang kedua berkait dengan berselawat kepada Rasulullah. Yang ketiga ni, apabila aku menaiki tangga yang ketiga, Jibril berkata, binasalah sesiapa yang menjaga di sisinya kedua ibu bapanya yang sudah tua, atau salah seorang dari keduanya, sama ada mak dan ayah ataupun salah seorang di antara masih hidup, tetapi ibu bapanya tidak memasukkannya ke syurga. Kata siapa tu? Kata malaikat Jibril alaihi salam, bu'dun, binasalah. Man adraka abawaihi kibar, yang dia bertemu sempat dengan dua bapanya yang sudah tua. Kalau kita sekarang 50, mak bapak kita mungkin 70, 75. Orang tua ni macam-macam masalah. Dia sakitnya, payah bangunnya, itu ini, kadang-kadang cerewetnya, mudah kecil hati. Allah kata wala taqul lahu ma'uf, jangan kata Kita pula letih bekerja, mak bapak kita pula sensitif, dia pula mudah sakit sekarang gini-gini, macam-macam. Jadi kata Nabi, kata malaikat Jibril, celakalah sesiapa yang bertemu kesempatan hidupnya bertemu dengan dua orang tuanya, dia jaga orang tua tu, seorang atau salah seorang daripadanya, falam yudkhilahul jannah, kemudian dua orang tuanya itu tidak memasukkannya ke dalam syurga. Malaikat kata binasa, Nabi kata amin, perkenankanlah ya Allah. Ini perkara ni sahabat-sahabat sekalian, kita kena ambil berat. Kerana apa tadi? Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala menyebut kedudukan mak bapak kita yang kedua, setelah daripada setelah daripada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah, mengabdikan diri melainkan kepadanya Allah semata-mata, dan selepas itu wabil walidaini ihsana, hendaklah engkau baik kepada dua ibu bapa, khususnya ibu bapa kita yang sudah tua. Jangan buat dia macam orang gaji, jangan hantar dia ke rumah orang tua. Allah, macam-macam ceritalah. Saudara, hebatnya ibu bapa kita ni, dia tetap menduduki yang kedua. Adapun yang pertama dalam hadis yang kita baca tadi, amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu ada 3. Yang pertamanya apa tadi? Yang pertama bila ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayul amalil ahabbu ila Allah Ta'ala, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi kata yang pertama as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Kemudian apa? Nabi kata birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Kemudian tanya lagi, summa madza, kemudian summa ai, kemudian apa? Al jihad fi sabilillah, jihad nombor 3. Maknanya apa? Bila kita berdepan dengan hak makhluk seumpama mak bapak kita, dah hebat dah kedudukan dia tu. Setelah daripada hak Allah dan Rasul, maka yang kedua ialah buat baik pada mak bapak. Tapi yang paling utama nombor 1, hal apa jua keadaan kita tak boleh tolak. Apa dia? Bila bertembung dengan hak Allah Ta'ala, waktu itu yang paling utamanya ialah hak Allah Ta'ala.
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Sekiranya dua mak bapak kamu memaksa kamu untuk syirik kepada aku, fala tuti'huma, jangan kamu taat pada mak bapak kamu. Jadi Nabi sebut sembahyang dulu pasal apa dia? Nabi sebut solat dulu ni nak menggambarkan kepada kita bahawa hak Allah yang paling utama ialah berkait dengan soal solat sembahyang. Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala setelah kita beriman tauhid pada Allah, perkara yang paling utama ialah berkait dengan solat. Pasal apa sembahyang ni penting? Kerana dia berkait dengan Allah. Tadi mak bapak nombor 2, ni nombor 1. Berkait dengan solat. Apa? Yang pertamanya, sembahyang itu adalah penghubungan antara hamba dan Tuhannya. Tak adalah cara hubungan kita yang paling baik melainkan apa dia? Melainkan kita menunaikan solat. Sebab itu kita tak boleh melintas di hadapan orang sedang solat. Kalau kita solat, jangan baca kuat-kuat. Kalau si A baca, jangan sampai si C dengar bacaan kita. A baca, B dengar, okey lagi. A baca, jangan C dengar, mengganggu dalam semayang, sama semayang, ganggu. Jangan baca kuat, baca sekadar telinga kita. Apatah lagi kalau sekiranya kita dalam keadaan berwirid, dalam keadaan kita baca Quran. Dan ni ustaz ni, ini kita mengajar benda wajib. Itu bab lain. Ini kita mengajar benda wajib. Saudara sekalian, waktu itu kita kena perlahankan wirid kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Hatta kita yang tengah semayang pun, jangan bacaan kita si A baca sampai si C dengar. Jangan. Ini penghubung. Yang kedua, keislaman seseorang tidak akan sah tanpanya. Ni bulan kita sambut Isra' Mi'raj Nabi, bulan 3 sembahyang lah. Saudara sekalian, macam mana tak sah Islam, Ustaz? Orang tak sembahyang. Ada 3 pendapat. Sesiapa yang tinggalkan sembahyang kerana malas, bukan engkau sembahyang itu wajib, dia yakin sembahyang itu wajib, tapi dia malas sembahyang. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan orang ini kita penjara seumur hidup, tapi selamatlah, undang-undang tak ada kat Malaysia. Yang kedua, kita pancung kepalanya, jatuh hukuman had hudud, pancung kepala. 2. Yang ketiga ni yang kita risau. Ada juga ulama yang berhujah orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas. Pergi umrah, balik umrah, sembahyang zuhur asar atas kapal terbang, dia tak sembahyang, malas dia sembahyang. Susah dia kata sembahyang kapal terbang, tak sembahyang 2 waktu. Ulama menyebut bahawa orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas, orang ini terkeluar daripada Islam, batal akidah. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kufur yang nyatalah ia. Wal'iyazubillah. 3 tu semua berat. Yang paling berat tadi yang boleh mana? Keislaman seorang tidak akan sah tanpanya solat. 2, 3. Allah tidak akan menerima amal apapun tanpa solat. Kita puasa bagus, sembahyang tidak. Itu orang Melayu. La ilaha illallah. Ramai orang Melayu puasa bagus, tapi sembahyang tidak. La ilaha illallah. Puasa 13 jam, sembahyang paling panjang lah 13 minit je. Tu pun panjang lah tu. Itu pun sujud sajadah pagi Jumaat tu je 13 minit. Tu pun tak sampai dah saya tengok, sebab dia speed juga sembahyang tu. 13 minit. Puasa 13 jam dia puasa, sembahyang tak. Jawapannya, ibadat yang paling pokok ialah solat. Bila solat dia tak sembahyang, dia tak solat, jawapannya ibadat-ibadat lain tak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitulah, solatlah merupakan tiang agama ni, kita akan bincang kemudian. Solatlah juga merupakan ibadat yang mula-mula yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara sekalian, dan solatlah juga merupakan satu-satunya kefarduan. Apa saja dalam Islam ini
satu-satunya perkara khususnya berkait dengan ibadat kefarduan ni yang Nabi terima di langit ialah solat. Besar sembahyang ni, segala-gala dalam sembahyang. Saudara yang saya kasih sekalian, kalau begitu besarnya ibadat solat ini, dalam apa jua keadaan sekalipun, saya ada lagi 5 minit setengah, dalam keadaan apa jua sekalipun kita wajib sembahyang. Ni pentingnya sembahyang. Puasa ada masa tak payah puasa, zakat ada masa tak payah, haji pun begitu juga. Tetapi jangan cepat sikit, 7 minit lagi ada. Tetapi berkait dengan solat ini, dalam apa jua keadaan kita wajib solat, melainkan satu keadaan je. Keadaan itu apabila kita dah jadi binatang. Bila manusia dah tak ada akal, dia tak wajib sembahyang. Bila manusia gila, dia tak wajib sembahyang. Selama mana seorang itu tidak gila, dalam apa jua keadaan dia wajib sembahyang. Dia terdampar di lautan Hindi MH370, dia wajib sembahyang. Nak sembahyang macam mana ustaz? Sembahyang begitulah. Apa yang kamu mampu. Kalau waktu berpaut dengan papan yang ada ke apa, sembahyang macam tu lah. Mastata'tu, mengikut yang kita mampu. Saya ustaz boleh macam ni, macam tu je lah. Orang yang tak mampu berdiri, dia duduk. Tapi kalau mampu berdiri, dia duduk, tak sah sembahyang. Orang yang mampu berdiri tak boleh duduk, tapi dia hanya mampu duduk je, duduk, sah sembahyang dia. Dia tak boleh duduk ustaz, tulang belakang dia dah out dah, dia boleh baring terlentang. Dia baring saja, dia baring pun tak boleh. Mata je ustaz, mata je. Sembahyang ikut mata je lah. Mata pun tak boleh ustaz, hati je lah. Hati pun tak boleh, mati. Habislah. Mana mati tak ada lah. Nak ceritanya tuan-tuan sekalian, inilah satu-satunya ibadat yang dalam apa jua keadaan, orang suka ke orang tak suka ke, tengah perang tak perang, wajib kita tunaikan solat. Sebab itu kita dalam hidup kita ini, saudara sekalian, kita jangan pandang kiri kanan. Kalau kita nak buat kebaikan Islam ni, tuan-tuan jangan pandang kiri kanan. Bila berdepan dengan soal semayang, kita tak kira kiri kanan, tak kira lah. Aku nak solat, aku nak beribadat pada Allah. Senang ke susah ke, gelap ke cerah ke, di daratan, di lautan, di air, wajib semayang. Maka begitulah diajar solat kita ini. Dalam apa jua keadaan kita, kita jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Macam kita duk bacalah, wajjahtu wajhi, wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang mencipta langit dan bumi. Hanifah, suci bersih. Muslimah, tunduk patuh kepada Allah. Kita baca dalam kita punya doa iftitah. Jadi kita tak kisah dah orang marah kita, orang suka ke tak suka, kita terak menunaikan solat kita dan duduk atas jalan yang lurus. Kalau kita baca Fatihah ni, kita sebut jalan hak betul dulu, dan di sana ada dua yang kita kena jaga. Ghairil maghdub, tapi tak nak jalan orang yang dimurkai. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Mana apa dia? Baik sebelah kanan, baik sebelah kiri. Yang tuan-tuan dengar dalam cerita Isra' dan Mi'raj apa? Suara sebelah kanan, suara sebelah kiri lah, suara Yahudi dan Nasara. Jangan duk dengar suara Yahudi Nasara, jangan dengar. Jangan dengar suara-suara musuh al-maghdub yang dimurkai oleh Allah, ad-dhalin yang sesat. Itu sebab dalam semayang kita duk baca sentiasa, supaya apa dia? Kita tidak lari daripada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akhirnya
Saya teringat apa yang disebut oleh Sultan Brunei. Jelas. Ada 2 minit lagi ikut jam saya lah. Tapi kalau semayang pukul 3 pun sah Jumaat. Tapi tidaklah pukul 3. Saya teringat waktu titah Tuanku Sultan Brunei menegaskan bahawa 1 Rejab yang dah lepas lah, besok 1 Rejab hari Khamis, better dengan bertawakal kepada Allah serta bersyukur mengisytiharkan bahawa esok hari Khamis 1 Rejab berkuat kuasanya perintah kanun hukuman jenayah syariah, maksudnya qisas, hudud dan ta'zir, peringkat yang pertama. Yang menariknya, saya ambil yang bawah ni, nak kait dengan kita hari ni. Apa dia kata? Ingatlah kita punya fokus, tawajuh kita menghadapkan wajah yang zahir kita, hati kita berhadap kepada lillazi fataras samawati wal ardh, yang buat langit dan bumi ni, kita hadap betul-betul. Ingatlah fokus kita hanyalah kepada Allah jua, untuk mencari redanya semata-mata, bukan melihat ke kiri atau ke kanan untuk mencari-cari siapa yang suka atau tidak suka. Saya carilah. Kalau kita dah berhadap kepada Allah, memang kita di jalan yang betul, yang lurus. Katanya apa dia? Bila kita nak kepada hukum Allah Ta'ala ini, qisas, hudud, ta'zir disebut sebagai hukuman kanun jenayah syariah Brunei, kita tak payah pandang kanan, tak payah pandang kiri. Jangan tengok siapa yang suka, siapa tak suka. Yang penting apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, jalan terus. Saudara sekalian, mudah-mudahan tajuk kita hari ini ialah amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yang disebut oleh Nabi SAW, amalan yang paling disukai oleh Allah. Yang pertama, mengikut hadis ini, yang pertama ialah solat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada dua bapa. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Apa yang Nabi nak gambarkan, apa-apa dalam hidup kita ni, hak Allah Ta'ala dulu berkait dengan solat, kemudian barulah hak makhluk berkait dengan ibu bapa. Itulah seterusnya yang ketiga. Jadi sekadar itulah pada tengah hari ini, waktu pun sudah saya kira dah masuk dah 1.10. 1 berapa? Oh, 1.12. 1.12, ada sikit lagi. Jadi saudara sekalian, ini nak menggambarkan sembahyang tadi. Saya sebut apa sembahyang tadi? Hak Allah Khalik yang paling utama setelah kita beriman tauhid kepada Allah ialah solat. Jadi dalam apa jua keadaan, hak Allah lah yang paling utama, bukan hak manusia. Kemudian barulah diikuti dengan hak manusia tadi, berbakti pada dua ibu bapa. Oleh sebab itu saudara sekalian, berkait dengan sembahyang ini, kita kena sembahyang pada awal waktunya. Sembahyang pada awal waktu ini maknanya kita sembahyang ikut peraturan. Dan orang yang sembahyang ikut peraturan ini pun kita kena ambil satu masalah lain. Orang yang sembahyang sempurna ini, sahabat sekalian, dia kena ada peraturan. Tuan bila dah bergerak, saya pun bergerak nak habis juga. Ini kita tengok kemudian nanti insya-Allah bagaimana sembahyang yang sempurna. Ni kita kena belajar disebut. Sebab kadang-kadang kita pakat sembahyang je, sembahyang, ambil air sembahyang pun tak betul kita. Ambil air sembahyang pun tak betul. Dah habis masa dia, insya-Allah satu masa nanti kita akan bincang tajuk ini. Bila tengok keadaan ini, kita akan bincang kemudian lah, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada pada pagi ini, tengah hari ini, insya-Allah. Lain waktu kita akan jumpa lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mana-mana yang nak meneruskan derma kepada Mahat Hafiz, itu datang jumpa saya lah, senang. Jumpa saya terus. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر